Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, ingatkan tak ada orang, rupanya ada orang. Okay. Kuliah secara hadir ni kita meriahkan dengan suara-suara yang baik-baik. Apatah lagi muslimat dirahmati Allah, kita beriring dengan bunyi hujan yang nampaknya macam semakin lebat. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah beri kemanfaatan, kesejahteraan, keafiatan, kebaikan atas hujan yang turun. Sebab hujan ini sebenarnya adalah rezeki daripada Allah, ya, tetapi apa sahaja makhluk yakni yang diciptakan oleh Allah itu juga merupakan bala tenteranya Allah. Bala tenteranya Allah, kita nampak tentera, ya, yang keluarganya tentera. Kalau Ustazah Zai kata, saya tak suka dengan tentera. Kenapa Ustazah tak suka? Suami saya tentera, baik je. Contoh kan, kita berbaik-baik dengan dia, maka baiklah dia dengan kita, insya-Allah. Tak semua sama pandangannya orang. Ada yang memandang orang ni tak baik, orang ni baik. Kita tak peduli dengan pandangannya orang, tapi apa yang Allah pandang pada kita. Jadi muslimat dirahmati Allah, hujan ini dia memberi rezeki pada kita. Tapi subhanallah, terkadang ia juga boleh menjadi bala tenteranya Allah yang terkadang boleh merosakkan satu-satu bahagian. Dan kita mendengar kabar hampir seluruh Malaysia, okay? Hampir seluruh Malaysia. Jadi kalau Allah nak baikkan, boleh dengan rezeki hujan. Kalau Allah nak musnahkan, juga hanya dengan menggunakan air. Di mana-mana pun boleh. Maka sama-samalah dengan keberkatan majlis ilmu ini, insya-Allah kita mengharap-harap kasih sayangnya Allah kepada kita diberi keselamatan. Ni rumah tinggi macam ni, batu pula tu, dindingnya kiri kanan. Orang yang atas rasa paling selamat sekali. Kan aku insya-Allah tak kena banjir lah ni, dia kata. Tapi kita seronok ke kalau kita tengok saudara-saudara kita dalam kesusahan? Muslimat dirahmati Allah, sebenarnya siapa orang yang baik? Orang yang baik itu sebenarnya adalah yang seronok bila tengok orang lain seronok, bahagia bila tengok orang lain bahagia. Tapi bila dia tengok, asyik baik rumah aku bukan bawah sekali, tak adalah air masuk macam rumah orang tu, itu rupanya bukan orang baik. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan kita suka sebut nasib baik tak kena pada kita. Nasib baik tak kena pada kita tu sebenarnya kita nak mempadan mukakan orang lain ke? Sedangkan orang beriman itu cubit paha kanan terasa di paha kiri sepatutnya. Ya, jadi kalau kita tak menggunakan kedua-duanya ataupun salah satunya, maka tak sempurnalah kita sebagai manusia. Jadi inilah indahnya persaudaraan dalam Islam. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi muslimat dirahmati Allah, Ustazah pun masih mencari ilham daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati. Nak teruskan ke tidak perjalanan ke Sungai Besar lepas ni, kan?
Sebab tengok sungai-sungai yang kita lalui di sini, roundabout dekat depan tu, tadi nampak kereta terbalik sebagainya, tayar sampai ke atas. Muslimat macam mana boleh jadi macam tu kadang-kadang kan? Semuanya kehendak Allah. Jadi kita lalu pun air dah mula bergenang, ada kereta yang dah tak boleh nak lalu sebagainya. Jadi sampai juga memang betul lah penuh cabaran walaupun pertama kali. Jadi insya-Allah muslimat dirahmati Allah, semua kita di dalam jagaan Allah selagi mana kita jaga niat betul hati kita. Jadi tahniah yang hujan-hujan boleh datang ke Raudatul Jannah. Lemau tak nak datang tadi ibu-ibu. Kan? Kira lemau jugalah ustazah kan, nak mandi pun malas, sejuk. Tarik selimut sedapnya, kan? Subhanallah. Lepas makan sarapan pagi kenyanglah pula, nampak katil macam melambai-lambai je, bukan senang. Orang yang hadir dalam talian ni pun semakin ramai, masya-Allah. Mereka pun mungkin ramai lagi yang berada dalam selimut. Tapi kita nak sebutkan yang datang menggunakan langkah kaki tadi, setiap langkahnya dihitung oleh Allah. Perjalanan kita menuju ke majlis ilmu sebenarnya adalah satu jihad di sisinya Allah. Duduknya kita dalam majlis ilmu tidak ada yang sia-sia, semuanya menambah baikkan. Tapi kita kena betulkanlah nawaitu kita. Sebab itu hari ini bila ustazah tengok dalam poster, dia tak tunjuk pun tajuk apa hari ini, tak tunjuk. Jadi ustazah kata minta izin, boleh tak ustazah gunakan peluang ini untuk menyambung kuliah La Tahzan yang setiap hari berlangsung secara dalam talian di page Facebook Ustazah Muzayyanah setiap hari. Okay, sejak daripada PKP ramai orang yang bersedih, ramai orang yang berduka. Jadi kita memilih satu kitab, memang tebal. Ustazah Zai pun tak sanggup nak habiskan kalau baca sendiri. Tapi sebab nasihat-nasihat Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab ini, dia sangat membugarkan jiwa kita, melapangkan hati kita yang sempit kadang-kadang. Maka ustazah rasa elok sangat dalam musim-musim pandemik ini kita mengaji kitab La Tahzan. Jadi nasihat daripada Quran, nasihat daripada hadis Nabi SAW, ada syair-syair yang dinukilkan oleh para alim ulama kita. Itu semua menjadi satu syifa, satu perawat pada hati yang mungkin sedang sakit. Subhanallah. Jadi kita nak cari kat mana lagi sebagai perawat. Kalau kita jumpa dengan doktor, saya sakit hati dengan jiran saya di doktor. Doktor nak bagi ubat apa? Takkan lega lah muslimat dirahmati Allah selagi kita tidak bekerja untuk membantu hati kita jadi lega. Lega macam mana? Balik kepada Sang Pencipta. Itu orang sebut PKP ni sebenarnya Allah paksa kita untuk pulang kepada Pencipta. Okey. Besok pun jadual ustazah akan ke Kelang sebenarnya. Jadi bila tengok cuaca, sahabat-sahabat di Kelang pula dah hantar di Meru, dah ada kawasan-kawasan yang tenggelam. Semoga Allah jaga mereka. Ada kawasan yang tak pernah banjir dah mula naik air. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, ustazah yakin Jaja pun risah gelisah dalam hati nak lalu jalan tadi ni kejap lagi okey ke KO. Sebab tadi nampak sungai tu macam dia ustazah macam sikit lagi je nak naik, macam sikit lagi nak naik air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang jemput ni ada kebaikan insya-Allah, muslimat. Baik, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam kitab La Tahzan kita ada hampir 300 bab. Dan hasil daripada istiqamah setiap hari, kebanyakannya kita buat secara dalam talian jam 7 pagi. Alhamdulillah, subhanallah, ramai yang dah follow kuliah La Tahzan ini. Jadi hari ini ustazah tak jumpa masa sebenarnya untuk kita selitkan La Tahzan. Jadi ustazah letakkan pada waktu malam. Tapi malam takut nanti kita ada pula kerja-kerja lain. Selagi ada peluang, sebab kat sini diizinkan untuk kita sambung La Tahzan, maka yang hadir dapat manfaat, yang dalam talian pun dapat menyambung pengajian. Alhamdulillah. Okay, baik. Tajuk pertama yang ustazah nak bahas pada hari ini merupakan tajuk ke-149. Itulah pada muka surat 298 kitab yang ustazah gunakan. Okey, jadi tajuknya kehidupan ini indah. Kehidupan ini indah. Dan ustazah akan bacakan dua tajuk beserta dengan tajuk yang ke-150. Itulah dia ibadah yang penuh dengan kepasrahan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah lupa nak tanya yang dalam talian lain cantik ke tidak? Okey ke? Allahumma salli ala Muhammad. Tolong respon ustazah sikit. Sebab tadi macam ada problem juga, tapi alhamdulillah nampak macam dah okey ni. Okey ke? Semoga tidak ada sekatan. Okey.
Sebab Ustazah punya dia macam mati, ruang-ruang komen dia tak berjalan. Okey. Eva Azrin Aziz, okey and cantik. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, muka surat 298 bab 149. Tajuk kehidupan ini indah. Saya bacakan satu persatu. Semua kita bila sebut tajuk kehidupan ini indah, pasanglah satu doa dalam hati. Semoga dalam hidup ni kita hanya mendapat yang indah-indah sahaja. Tapi hidup ni muslimat dirahmati Allah, boleh ke kita hanya dapat yang baik saja? Ibu-ibu yang dah lama lah hidup berbanding dengan ustazah kan, mungkin ada yang 50-an, 60-an. Kalau ada yang sebaya dengan ustazah lebih kurang awal 40-an, bawah sikit. Tapi kita dah ada yang bawa anak sendiri, alhamdulillah, bagus. Dia kecil-kecil dia bawa pergi masjid, pergi surau, subhanallah. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Kita faham hidup ni kita nak yang indah-indah, tapi tak semestinya indah. Sebab apa? Tak semestinya sepanjang 40 tahun hidup indah je yang datang. 60 tahun hidup, acik ni memang alhamdulillah ustazah tak pernah langsung dapat ujian dalam hidup. Semua okey je. Sebenarnya yang semua okey itulah sebenarnya tidak okey. Maksudnya apa muslimat dirahmati Allah? Okey itulah yang kita takut, okey di dunia tapi tak okey di akhirat. Saya selalu sebut dalam kuliah, itulah dia kalimat summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wahai Allah, kami pohonkan kepadamu ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pohon dengan sangat kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah ini muslimat dirahmati Allah, kalau kita letakkan atas muka bumi Allah kehidupan yang indah, semuanya kita tak nak dengar masalah. Tapi rupa-rupanya syukur banyak-banyak pada diri kita apa saja yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang sebelum ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nampak macam buruk, nampak macam tak baik, nampak macam tak cantik. Tetapi hari ini Allah berikan kepada kita kesenangan. Rupa-rupanya betul lah kata Allah dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama sulit itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama sulit itu ada kemudahan. Jadi apa yang sulit, apa yang mudah, apa yang sulit, apa yang senang, pusingan tayar roda-roda kehidupan. Terkadang berada di atas, terkadang berada di bawah. Mana mungkin kita nak sampai ke satu destinasi. Saya start je kereta tadi di rumah, saya kata ya Allah sampaikan aku ke Surau An-Nur seksyen 23 Shah Alam. Seksyen 25, marah orang. Sebab masuk je simpang tadi nampak 23, lepas tu tak nampak dah 25 nya kat mana. Allahumma salli ala Muhammad, seksyen 25 Shah Alam. Jadi muslimat dirahmati Allah, kalau ustazah hanya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, kita bukan naik tika Zam-Zam ala Kazam kan, terus tiba-tiba sampai ke mana? Kampung Pasir Berdengung kan, tak sampai muslimat. Tapi kita kena pusingkan tayar. Pusingan tayar itulah yang ada terpijak tai kucing, yang ada kena lopak, yang tadi meredah air yang banyak, subhanallah kan. Terkadang jalan raya tu jadi cantik, panas, elok, subhanallah. Tapi 2 hari ni kita tak jumpa matahari. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak sebutkan muslimat dirahmati Allah, tidak diragui lagi bahawa kebahagiaan termasuk masalah yang penting. Semua orang nak bahagia. Tapi kalau kita memandang hidup ni hanyalah dunia semata-mata, matlamat utamanya adalah untuk bahagia di dunia, kita akan jadi manusia yang serba penat. Penat. Sebab apa? Sebab yang kita buru selalunya tak dapat. Yang kita buru selalunya tertinggal ke belakang. Kita sedang berjalan maju ke hadapan. Yang di belakang itu muslimat dirahmati Allah adalah dunia. Yang lagi hari kita bertambah usia, sebenarnya Allahu Akbar semakin dekat kita dengan kematian. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kita faham kaedah ini, kita yakin faktor terbesar kebahagiaan yang saya tulis di sini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan selain keimanan, ada faktor lainnya sepanjang tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak bermanfaat dan tidak berfaedah sama sekali. Nampak? Kita nampak macam bahagia kat dunia, tapi tidak beriring dengan keimanan. Tidak beriring dengan keimanan. Tak dimasukkan nilai-nilai agama di dalamnya. Dan kita tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara tersebut. Memang rugi serugi-ruginya.
Allahu Rabbi. Jadi apa yang kita nak sebutkan muslimat dirahmati Allah, ketika kita tayar kehidupan tadi berada di atas, mungkin kita sedang mentertawakan orang di bawah, kita rasa kita bahagia. Tunggulah satu saat bila kita berdiri di kampung akhirat Allah, Allahumma salli ala Muhammad, apa yang kita nak sebut, kita terkejut bila ayat Allah menyatakan summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua ni kamu ni, apa yang kamu dapat nikmat, naim, nikmat di dunia ni akan ditanya di akhirat Allah. Sebab tu bila ada orang kata saya tak pernah diuji ustazah, semua nikmat je dalam kehidupan saya, nikmat itulah sebenarnya ujian. Jadi Allah akan tanya, okey, sepanjang hidup kat dunia tu rasa senyum, bahagia, elok, tak ada rasa resah gelisah. Sebab apa? Sebab harta banyak, bayar tak zakat. Orang tak beriman tak bayar zakat, maka dengan hartanya itu nanti dia dinerakakan oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang berbangga-bangga dengan anaknya. Wah, keputusan peperiksaan cukup cemerlang, dinobatkan sebagai orang yang membahagiakan ibu dan ayah. Tapi tak dibawa anak-anak ini tunduk kepada Allah. Apakah dia boleh membantu kita di akhirat? Menjadi orang yang berjaya tetapi tak boleh mendoakan ibu dan ayah lepas kematiannya. Ini satu kesakitan yang sangat dahsyat. Sebab seorang Muslim bila mati ibu dan ayah, muslimat dirahmati Allah, dia dah tak boleh berdoa dah. Tapi apa yang dia harapkan? Doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Macam mana cemerlang dalam pelajaran tapi tidak diajarkan untuk mentaati ibu dan ayah. Tak diajar untuk berterima kasih dengan ibu dan ayah, untuk mendoakan selepas kematiannya. Maka Masya Allah, tabarakallah, satu doa kebaikan inilah yang diharapkan oleh ibu dan ayah ketika kita berada di dalam tanah. Itulah kita dah meninggalkan muka bumi Allah ni, subhanallah. Muslimat dirahmati Allah, kitab ni bagi tahu kita pokok utamanya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan Islam sebagai agama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Islam sebagai agama. Itu yang kita nak sebut selalu, raditu billahi rabba, aku redha Allah itu adalah Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku redha bahawa Islam itu adalah agamaku. Wa nabiyan, Muhammad nabiku. Muhammad adalah nabi utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulah, rasul yang diutuskan kepadaku. Jadi hari-hari kalau kita beramal dengan kitab maksurat, kita akan baca zikir pagi, zikir petang. Kita mengakui bahawa aku redha Allah tu sebagai agamaku, aku redha Allah tu sebagai Tuhanku, Islam tu sebagai agamaku, Nabi Muhammad itu sebagai rasulku. Bila Nabi Muhammad sebagai rasul, Muhammadlah contoh tauladan utama bagi kita. Jangan pandang orang lain dah. Kita nampak orang tu macam hebat sangat, dia tak mungkin sehebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita letak junjung orang atas kepala kita, muslimat dirahmati Allah, bila satu hari kita nampak keburukannya, kita akan kata macam mana? Ustaz saja tapi tak boleh pakai. Nampak tak? Lalu dia bertahun-tahun buat baik dengan kita, hanya satu keburukan yang kita nampak, kita dah menambah-nambah dosa. Kalau aku tahu 9 tahun dulu aku tak ikut dia, rupanya perangai dia begini. Sebab tu kita akan jadi manusia yang menambah-nambah dosa. Kalau kita menjadikan manusia, yakni makhluk Allah yang lain ini sebagai idola yang duduk di hadapan. Nabi sebenarnya tak layak dipanggil sebagai idola. Takut ada orang kata idola ni artis-artis boleh lah ustazah. Nabi ni tak boleh dipanggil sebagai idola, tapi dia merupakan qudwah hasanah, contoh yang terbaik. Jadi kita nak tanya pasal apa? Saat senang, Nabi layak untuk menjadi manusia yang paling senang. Sebagai manusia pertama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan manusia pertama yang membina kedaulatan bumi Madinah Al-Munawwarah, yang siapa kalau sebut bumi Madinah saat itu tak kenal. Semua kerajaan-kerajaan duk kata hebatnya. Sebab apa? Sebab ada manusia hebat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan berhak untuk menjadi orang yang paling kaya, tapi tak memilih hidup sebagai orang kaya. Amat bersederhana dalam kehidupannya. Kerana apa? Sebab dia tahu matlamat hidup dia bukan kat dunia. Bila dia tahu matlamat kehidupan dia di akhirat,
dia akan mencari saham akhirat itu diperbaiki. So kita bukan Nabi, tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak contohi? Cekalnya Nabi, betahnya Nabi, sabarnya Nabi. Sampai bila? Sampai ke tarikh matinya Nabi. Subhanallah. Kita sikit-sikit hilang sabar, kita sikit-sikit singsing lengan, kita sikit-sikit aku dah habis sabar dah ni, kau tak kenal siapa aku, kau main lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macamlah kita manusia yang paling hebat. Paling hebat macam mana? Layak ke jadi penghulu syurga? Confirm tak layak dah. Sebab penghulu syurga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Confirm ke jadi wanita-wanita syurga? Tak disebut pun oleh Nabi. Muzayyanah Abdullah, Nabi tak sebut. Nabi sebut siapa? Nabi sebut Khadijah, Nabi sebut Fatimah, Nabi sebut Asiyah. Walaupun Nabi tak hidup pada zaman Asiyah, isterinya Fir'aun. Masya Allah, subhanallah. Apa yang Nabi sebut lagi? Maryam. Kenapa Nabi sebut Maryam? Sedangkan Nabi tak bertemu dengan Maryam pun. Sebab Nabi SAW adalah Nabi yang paling akhir dalam seluruh susur galur kenabian. Masya Allah. Jadi bila kita sebut macam ni, kenapa disebut? Sebab Allah bagi tahu. Orang yang tak nak ikut Nabi ketika itu menempelak. Macam mana Nabi boleh tahu kisah Nabi Adam? Macam mana boleh tahu Bani Israel sekian-sekian? Jawapannya Quran. Jadi orang yang diuji oleh Allah dengan senang, walaupun saat dia susah, dia dapat merasakan, kalau aku senang nanti aku tak nak jadi orang yang lupa daratan macam tu ya Allah. Rupanya kau kecam manusia macam ni dalam Quran. Kalau aku susah nanti ya Allah, ditakdirkan kau melalui kesusahan, aku tak nak jadi manusia yang kufur dengan kefakiran yang sampai kepada aku. Maksud muslimat dirahmati Allah, orang yang fakir, miskin, tak berusaha untuk bangkit membetulkan dirinya, hanya hidupnya sebagai orang yang meminta-minta. Dia tak hina dengan meminta kalau nak makan, tak cukup untuk makan, tak cukup untuk makankan anak-anak, suapkan makanan kepada anak-anak. Tetapi dia hina kalau mana dia tak gunakan kudrat yang ada untuk berusaha. Kan mentang-mentang satu flat ni baik sungguh Ustazah, datang je surau hari-hari ada makan free, tak payah kerja. Pagi ada sebungkus nasi dah sampai, tengah hari ada orang hantar lagi, malam dengar je kuliah dekat masjid, orang letak makanan depan pintu masjid. Itu cara pandangnya. Muslimat, betul kan? Kalaupun surau masjid ada makanan, bukan itu nawaitu utama kita, tapi adalah makanan rohani. Kita tak dapat kat mana-mana kecuali dalam majlis ilmu. Kecuali kita menelaah. Kita Quran tu bukan kita mengaji sahaja, tapi kita mengkaji juga padanya. Masya Allah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan Islam sebagai agama. Dalam kitab La Tahzan, dia beritahu kepada kita beberapa syair. Kali ini Muhammad Iqbal, penyair asal Pakistan itu mengatakan, orang kafir itu akan bingung dengan pengetahuannya, sedang bagi orang mukmin, ilmu pengetahuanlah yang harus mengalah terhadap pendapatnya. Maksud orang beriman, dia guna pakai ilmu yang dia ada. Sebab tu kita takut. Pagi tadi Ustazah di TV Al-Hijrah, dengan tajuk apa mereka bagi? Keluarga neraka, keluarga syurga. Sahabat-sahabat muslimat, saya baca tajuk saya ngeri dah. Pasal apa pula letak keluarga neraka ke atas, keluarga syurga di bawah? Jangan kita bersangka-sangka dulu sebelum kita faham maksud. Sebab kita pandanglah, kalau hari ni apa yang paling orang takut bila keluar rumah? Kenapa pakai mask? Kenapa dalam handbag dah tak heran dah bawa lipstick ke tidak, tapi orang heran kalau tak bawa hand sanitizer. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Segala senjata dipersiapkan, takut kena COVID. Orang datang nak salam, muslimat dirahmati Allah, kita tarik tangan, takut kena COVID. Masya Allah, orang cukup berjaga-jaga sebab orang kenal bagaimana COVID itu bekerja. Kan? Ni kalau ada sentuhan ni, ni kalau virus singgah ni, ramai orang dalam ICU ditidurkan, lepas tu mati. Takutnya aku kena macam tu, sedangkan aku tak buat persiapan lagi. Takut sungguh. Padahal baru tahun 2020 kita kenal nama COVID-19 tu. Betul tak muslimat? Yang Allah memperkenalkan dirinya lama dah. Asal orang Islam mesti bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
Dan kita tahu dalam solat kita duk baca qul huwallahu ahad, katakan bahawa Allah itu esa, yakni tunggal. Allahus samad, tempat memohon segala hajat, tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, itulah Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak siapa? Manusia kahwin-kahwin teringin nak zuriat. Kalau tak dapat macam-macam usaha dia buat, rasa macam gagal je perkahwinan kalau tak ada zuriat. Itu sifat manusia. Tapi dia takkan mungkin berlaku kepada Al-Khaliq, itulah Allah. Allah tak pernah rasa macam nak beranak ataupun Allah diperanakkan, tak ada. Siapa mak bapak Allah ni ustazah? Tidak ada. Kerana sifat wujudnya Allah tu tak perlukan ibu ayah yang melahirkan, dan dia tak perlu anak-anak. Kita kenapa nak anak-anak, ibu-ibu dirahmati Allah? Ustazah, sian orang tu kahwin tak ada anak, nanti bila dah tua sakit siapa nak jaga? Mentaliti kita macam tu, betul tak? Allahu Akbar. Nanti kalau tua-tua ustazah kok pasangan kita meninggal awal, anaklah nak pimpin kita ke hospital. Itu pemikiran kita. Tapi kata Allah, bukan. Berapa ramai ibu ayah yang kecewa, sakit di usia tua, mengharapkan anak balik, telefon lebih 10 kali, tapi tak datang pun nak pimpin tangan mak. Ternyata muslimat dirahmati Allah, yang kita nak diperanakkan, nak beranak, tak mesti mereka itu boleh membantu kita. Dan ramai je orang yang kecewa dengan sandaran dia. Dia bersandar pada ibu ayahnya, rupa-rupa mak ayah tak boleh nak tolong. Dia bersandar kepada anak-anaknya, anak-anak tak boleh tolong. Bersandar kepada bosnya, rupanya bos tak boleh tolong. Siapa yang boleh tolong kita sebenarnya? Adalah Allah jua. Jadi kalimah Allahus samad tu kita nak faham sungguh. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan muslimat dirahmati Allah, apa katanya Allah? Allah tu takkan setara, takkan sekufu dengan apa pun. Lebatnya hujan ni, agaknya Allah ni kalau bercakap macam kita juga kot, keluar air liur. Tapi air liur Allah ni banyak macam air hujan ni lah kot. Sebab Allah kan power. Jangan ajarkan anak-anak benda-benda yang mensifatkan Allah tu bagaimana. Ni kadang-kadang mak-mak, siapa nak masuk syurga nanti jumpa Allah. Allah tu hebat, mata dia besar macam gunung. Boleh ke ibu-ibu dirahmati Allah? Itu ibu yang jahil, minta maaf sebut. Soal nak bercerita dengan Allah macam kita bukan macam kita bercerita dengan anak-anak depa tengok kartun Spiderman, Ultraman segala tu, bukan. Kan nanti kalau jahat sangat, Ultraman datang tolong abang. Jangan risau. Pula dah. Jadi orang yang nampak terbang sana sini, bukan. Allah jauh lebih hebat dari segala-gala. Tapi kenapa kita tak boleh tengok Allah, ibu? Dah demam dah, maknya tak tahu nak jawab macam mana. Entah, aku pun tak tahu, kau tanya ustaz kau kat sekolah. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab Allah Al-Khaliq yang mencipta kita. Kita makhluk yang dicipta. Mana mungkin kita menyamakan kita dengan dia? Baiknya mak ni, rasanya mak ni dah macam Allah dah. Boleh dah? Tak boleh. Sebab Allah disifatkan sebagai apa tadi? Itulah dia, tak boleh disamakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak setara dengan apa-apa pun. Jadi belajarlah ibu-ibu dirahmati Allah. Jangan ada rasa jemu nak mengenal Allah melalui ilmu tauhid, menunggalkan, mengesakan Allah. Kemudian dah belajar tauhid, untuk siapa? Macam mana cara kita nak serahkan semua kepada Allah ni? Mestilah melalui ibadah. Ada ilmu syariah, fiqh mengajar kita cara berwuduk macam mana, solat yang diterima Allah macam mana, kalau dalam musafir solat macam mana, kalau duduk diam di rumah macam mana. Itu semua ada dalam ilmu fiqh. Jangan jemu belajar. Kemudian baik saja nampak ia beriman kepada Allah, masjid surau tak pernah tinggal, tapi tak beradab dengan jiran tetangga. Faham tak? Jadi jiran tak seronok, imam saja, tapi perangai nampak orang tak nak senyum. Jadi itulah perlunya ilmu akhlak. Subhanallah, 3 perkara yang kita kaya, miskin, cantik, hodoh, semua kena belajar. Jadi kita rangkumkan di mana? Orang kata jom kita belajar ilmu fardu ain. Kenapa nak fardu ain ni? Fardu ain ni daripada kecil lagi dah kita dah belajar. Sombong sebenarnya kita dengan ilmu. Masya Allah. Sebenarnya ilmu ni adalah kita belajar sesuatu yang Allah suruh kita belajar untuk manfaat pada diri dan manfaat kepada orang lain.
Jadi jangan pernah mengalahkan pendapat kita muslimat. Sebab ilmu ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Yang lebih agung dan lebih benar daripada syair di atas adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nahl ayat 97 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, sedang dia seorang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh. Kita bila baca Quran, jumpa ayat-ayat yang macam ni, kita terus kata pada diri, ya Allah, aku ni orang yang nak buat kebaikan. Hari-hari bila Allah beri kita peluang untuk buka mata di pagi hari, muslimat dirahmati Allah, kita tak fikir lain dah. Kita hanya fikir nak buat baik. Ini keindahan luar biasa. Jadi muslimat dirahmati Allah, bila kita fikir nak buat baik, kita tak tuding jari pada orang lain. Buat penat je kita baik ustazah, orang lain tak baik pun, kita akan terus buat baik. Man amila salihan, baik dia zakarin au unsa, dia orang lelaki ke dia orang perempuan, dalam keadaan huwa mukmin, dia beriman. Sebab tu saya teringat ketika saya jaga mak saya sakit di hospital 3 tahun lepas, mak saya kembali ke rahmatullah, muslimat dirahmati Allah. Saya teringat, saya sebut ni di mana-mana supaya kita faham. Ada satu apa, bukan apek lah kalau lelaki, apek kalau perempuan apa, asuh. Ada orang Cina, subhanallah, yang sangat tua. Anaknya kata umur dekat 100 tahun dah. Jadi dia sakit, muslimat dirahmati Allah. Yang jaga tu adalah anak lelaki dia, umur dah dekat 70 tahun. Maknanya memang dah tua sangat lah, kan? Panjang pula umur Cina tu, kan? Jadi dia sakit. Kakak-kakak dia, adik perempuan dia, petang-petang bila saya nak ambil shift daripada adik saya yang duk jaga mak siang hari, petang lepas asar tu saya tak mengajar dah malam, saya bagi adik saya balik nak jaga anak, suami semua. Saya tunggu mak dekat hospital. Lepas tu saya cakap dengan mak, hari-hari ke apek ni ada dekat sebelah? Hari-hari. Bagus sungguh dia jaga mak dia, kan? Sedangkan wat perempuan, orang lelaki tak boleh jaga sebenarnya muslimat. Tapi dia pandai lah helah. Nanti malam bila nurse halau dia keluar sekejap, nanti dia masuk balik, dia pandai helah. Lepas tu bila orang marah, dia kata, uncle mana boleh duduk dekat sini, uncle kan lelaki, sini semua. Dia kata apa, tadi yang datang tu kakak susah, sudah sakit, ada anak dekat rumah, maknanya tak boleh nak jaga mak, dia je yang boleh jaga mak. Lepas tu dia tak kisah doktor marah ke, misi marah ke, tak kisah. Saya takut Tuhan marah sama saya kalau saya tak jaga mak. Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Kan deep Ustazah Zai rasa. Mak cuba tengok mak, tolonglah doa. Saya pun berceramah dengan mak saya. Mak tolonglah doa uncle ni dapat hidayah. Baiknya dia. Mak, kalaulah mak boleh bercakap dengan orang yang sakit ni, mak dia yang tengah atas pembaringan tu, mak bisik-bisiklah, sembahlah Allah. Kau ni merepek je lah mak kata, kan. Kat masjid nak ceramah, kat sini nak ceramah, dia kata. Maksud ustazah muslimat, orang dia buat baik macam mana pun tapi tidak beriman kepada Allah, di sisi Allah sia-sia. Jadi kita ni duk mendakwa orang Islam dalam IC Islam, muslimat dirahmati Allah. Oh, kita buat kebaikan, ada kawasan kena banjir, saya cepat-cepat nak tukar baju ustazah, nak tolong. Tapi dalam menolong orang banjir tu, tengah hari nanti, asar nanti, kita tak solat pun, tak menyembah Allah. Baik tak kita di sisi Allah? Tetap tak baik. Sebab baiknya dia sebagai orang yang tidak punya keimanan kepada Allah. Hatta lebih dahsyat lagi, dia memperlekehkan. Cuba tengok orang yang bangsa-bangsa banjir ni, sembahyang tak tinggal lah tu, rumah naik air juga, kan muslimat. Dia memperlekehkan orang yang beriman kepada Allah. Ini lagi bahaya. Jadi orang macam ni di sisi Allah tak ada nilai.
Maka kata Allah, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa? Yang tadi buat baik plus dengan keimanan. Buat baik tanpa beriman kepada Allah, tak ada nilai di sisi Allah. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan ajrahum bi ahsan, pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kadang kita tolong orang tu muslimat, sakit-sakit badan 2-3 hari, alhamdulillah lega dah. Nanti yang Allah nak balas, kita kata, ya Allah, ni pahala aku yang mana ni? Membuka seluas-luasnya pintu syurga. Dulu engkau dahlah orang beriman, pantang tengok saudara-saudara engkau susah, engkau orang nombor 1 yang pergi, padahal engkau sendiri pun susah. Nampak tak muslimat? Sebab tu kita kalau kesilapan besar yang kita buat, kita rasa kita ada duit, kita boleh sedekah pada orang banyak-banyak. Jadi orang miskin cemburu. Cemburunya ustazah tengok orang kaya tu, dengar ada mangsa banjir, dia terus keluarkan duit 10,000 dalam bank. Kita ni mau sikit-sikit jalan rumah ke rumah, bawa tabung, jom kita bagi sumbangan kat mangsa banjir. Rumah ni RM1, rumah ni RM1. Kita bukan orang senang ustazah. Tapi usaha kita mengusung tabung sana sini, orang bagi alhamdulillah, tak bagi tak apalah. Ini cabaran dalam kerja dakwah. Muslimat, susah payah dia tu tetap dipandang Allah. Walaupun nanti sampai kepada mangsa banjir RM100 je. Boleh beli apa sangat RM100 mangsa banjir muslimat? Hak tadi 10,000 tu mungkin boleh beli mesin untuk bersihkan kawasan banjir. Jadi kita nak sebut pandangan kita je tak ada nilai, tapi pandangan Allah luar biasa. Syaratnya apa muslimat? Man amila salihan, kemudian ayat ke depan disambung sebagai wa huwa mu'min, kamu ada iman kepada Allah. Jadi yang paling berharga sebenarnya dalam kehidupan kita ni adalah iman. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Syukur kalau kita masih dengar azan, kita berlari. Untuk apa? Menunaikan fardu yang telah ditetapkan oleh Allah. Saya bila kemarin tertengok orang hantar satu video pendek, muslimat dirahmati Allah, kelakar juga tapi bagus juga. Seorang budak ni dengar azan, tiba-tiba dia ambil batu, dia baling pakcik-pakcik tengah main apa, ngetih-ngetih kan. Kan lepak-lepak kat kedai makan lah. Dia baling batu. Terkejut pakcik-pakcik ni. Kan kemudian dia lari, muslimat dirahmati Allah, dia lari. Pakcik-pakcik ni pun kejarlah dia. Hasam punya budak ni, kita tengah sedap sembang lepak-lepak ni, dia baling batu pula kat kita. Mujur tak kena kepala kita. Pok-pok, dia kejar budak ni. Budak ni lari pergi mana? Lari pergi masjid. Lepas tu bila pakcik-pakcik ni dah sampai dekat masjid, orang kat masjid ni tengah ready nak solat, dia tanya, kenapa? Budak ni jahat, kurang ajar ni, baling batu dekat kami. Lepas tu dia cakap, apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Dia bukan buat benda salah, dia nak ajak solat. Pakcik-pakcik ni pun kata, nak ajak solat cakap elok-elok. Kau tak cakap pun kat aku nak ajak solat, kau baling batu, kau terus je baling batu. Takkan pakcik tak dengar? Tadi kan dah ada peringatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tu tujuannya apa? Azan tu tujuannya adalah panggil orang solat. Muslimat kan? Azan tu tujuannya panggil orang solat. Tapi kalau kita buat tak tahu, sebenarnya jangan mengaku beriman. Allah ustazah kata bagus juga buat video pendek macam ni, buat orang duk fikir. Betul tak muslimat? Kalau tidak tak terfikir lagi kita. Dengar azan buat tak tahu je. Allahumma sayyiban nafi'an. Sahabat-sahabat dalam talian lebih 1,000 orang yang menonton. Tahu tak bahawa, dengar tak bunyi hujan lebat dekat seksyen 25 ni? Sangat lebat. Kan? Jajah debar jantung dah tu, nak bawa kereta sekejap lagi balik. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah lindung, Allah jaga, subhanallah. Jadi kita memahami Quran dengan cara begitu. Buat baik saja tapi tak beriman kepada Allah, tak ada nilai. So di mana nak dapat kehidupan yang indah? Iman. Lepas iman apa muslimat? Sehat, betul tak? Ada orang beriman nak sembahyang. Ya Allah ustazah, saya sekarang beriman. Dulu saya tak beriman, sekarang saya beriman. Saya rasa macam nak pergi haji, saya rasa nak pergi umrah, saya rasa nak solat jemaah hari-hari kat masjid. Tapi tubuh dah tak sihat. Tubuh tak sihat, berada di atas pembaringan. Kita boleh ke nak berjalan kalau orang tak pimpin, tak bawa? Tak boleh. Jadi rupa-rupanya muslimat, sihat juga adalah harta paling bernilai selepas iman. Masya Allah. Jadi kita bersyukur, ya Allah, walaupun aku tak kaya, sekurang-kurangnya aku sihat. Dengan sihat inilah aku boleh mendekat kepada Engkau, ya Allah. Habis tu orang sakit tak boleh mendekat? Boleh.
Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tak boleh ke masjid solat jemaah, bersusah payah kita gagah diri untuk solat walaupun berada di atas pembaringan. Banyakkan istighfar dalam hati, takut kita tak sembuh terus mati. Maka apa lagi jaminan Allah? Banyakkan istighfar. Kalau ziarah orang sakit, jangan sibuk tanya kaki kena potong sebab apa, gula makan lebih, degil kan. Jangan muslimat. Marah orang tu, kena halau kita daripada rumah dia. Cakap je, Allah nak gugurkan dosa. Nabi yang bagi tahu, Masya Allah, kalau kita redha dengan sakit ni, Allah nak gugurkan dosa. Semoga dianugerahi kekuatan, tempuh insya Allah sihat, sembuh. Subhanallah, kita bagi cakap yang baik-baik pada dia. Sekurang-kurangnya kita balik tu dia teringat, oh acik tadi suruh banyak istighfar. Betul lah, apa lagi aku nak buat? Nak berlari pergi masjid tak boleh dah. Kurang-kurang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Barulah menyejukkan hati orang yang sakit. Masya Allah, ini jumpa orang sakit, dah 3 minggu. Dulu jiran saya lepas 5 minggu jalan terus dah. Macam tu kan muslimat. Langsung tak menenangkan hati orang yang sakit tu. Baik, dalam ayat berikut dijelaskan 2 syarat untuk mencapai kehidupan yang baik, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Satu beriman, yang kedua beramal soleh. Kita rujuk lagi surah Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, nescaya Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Allahu Akbar. Apa yang menjadikan hidup ini indah, sahabat-sahabat muslimat? Adalah kasih sayang. Betul? Kenapa ada perkahwinan yang mengadu hambar dah Ustazah, tak macam mula-mula kahwin dulu? Sebab dah tak ada kasih sayang. Apa saja hidup atas dunia ni, sahabat-sahabat, kasih sayang, cinta kepada pasangan sudah pasti tak sama macam kita mencintai jiran sebelah. Tapi kita disuruh berkasih sayang. Nabi SAW pandang anak-anak, diajar Aisyah, perkahwinan dengan Aisyah tak ada zuriat. Tapi diajar Aisyah, pandanglah anak-anak di Madinah ni macam anak-anak kita. Bila jumpa anak yatim, mahukah engkau berbapakan aku Muhammad, beribukan Aisyah sebagai ibumu? Seronok budak-budak walaupun kematian ibu dan ayah. Sebab bukannya Nabi sarungkan mereka dengan baju mahal-mahal. Kita hari ini sibuk hantar duit, belikan macam-macam muslimat, tapi kita tak santuni jiwa mereka. Kadang-kadang muslimat, mak sedara, pak sedara mampu, ada duit yang banyak, tapi hantar anak-anak yatim, anak-anak buah kita ni, adik beradik kita punya anak ni, kita hantar mereka ke rumah-rumah kebajikan. Sedangkan perintah Allah, kalau ada dalam keluarga tu anak yatim, kita yang main peranan. Jangan rasa tak cukup, Allah yang akan cukupkan. Percayalah, dengan kasih sayang yang seperti itu, hidup kita akan dapat keindahan. Masya Allah, kita komplain dengan Allah, kenapa tak rasa indah hidup ni? Kita sibuk meminta kasih sayangnya orang. Suami dah tak sayang dekat saya Ustazah, kita bagaimana memberi kasih sayang kepadanya? Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita benar-benar kasih dan sayang, doa-doa kita masih penuh dengan keikhlasan. Tapi kalau dah tak ada kasih sayang, berdoa sahaja, tetapi muslimat dirahmati Allah macam curah air ke daun keladi. Faham ya? Subhanallah. Manakala ayat di bawah ini menjelaskan 2 faedah daripada kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Yunus ayat 64. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kegembiraan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Lahumul busyra, mereka akan mendapat kegembiraan. Bila orang gembira itu tandanya bahagia. Kalimah busyra, berita gembira daripada Allah. Siapa orang yang akan mendapat berita gembira daripada Allah? Orang yang banyak mengumpul pahala ketika berada di dunia. So nak dapat pahala tu macam mana? Buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Pahala.
Ustazah ni asyik pahala. Apa dapat dengan pahala? Nampak macam tak dapat apa-apa. Kosong. Sekejap lagi kalau ada apa? Tabung surau. Kita masuk dalam tabung surau. Suami tanya, balik pada mana? Balik pada majlis ilmu. Duit RM5 yang abang bagi tadi tu, beli apa? Beli tak pisang goreng tepi jalan tu? Tak belilah bang. Kan? Tapi sebab ada tabung berjalan tadi, RM5 tu saya masuklah dalam tabung tu. Ada kadang-kadang kena marah dengan suami. Kan? Dapat apa masuk dalam duit tabung surau tu? Kan muslimat? Ada juga yang kena marah dengan suami. Suami tak bersetuju kita sedekah sana sini. Jawapannya, kalau kita beli pisang goreng tadi, muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang makannya RM2 je. RM3 buang dalam tong sampah. Sebab apa? Sejuk dah, tak sedap ustazah. Kan muslimat buang dalam tong sampah. Rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, yang kita masuk dalam tabung tu, itulah menjadi harta yang berpanjangan. Di akhirat kita tanya, ni pahala aku yang mana ni ya Allah? Masa kau masuk RM5 dalam tabung tu, ikhlas hati kau. Teringat anak yatim yang kau nak sumbang. Teringat program-program kat masjid surau. Kita nampak macam tak bawa balik apa-apa, tapi di sisi Allah itulah catatan yang sangat besar. Maka pahala ni apa? Adalah mata wang yang paling bermakna bila kita balik ke kampung akhirat. Sebab duit-duit kat dunia ni kita tak boleh bawa balik dah. Kan? Ada ke dekat flat An-Nur ni kita duk tengok, subhanallah, siapa pemandi jenazah? Pemandi jenazah. Cuba tanya dia, muslimat dirahmati Allah, sepanjang kau uruskan jenazah, ada tak orang kain kafan dia ada poket besar pula tu, macam poket kenguru kat depan ni? Lepas tu anak dia masukkan bekal, RM10, duit RM50. Kalau ada keluarga yang masukkan pun, muslimat dirahmati Allah, tak ada nilai dah. Malaikat datang, ma rabbuka, RM10 aku bayar, kau jangan tanya kat aku lagi dah. Tak ada. Kalau boleh bayar senang. Orang kaya masa nak mati jual semua harta, muslimat, bawa duit tu bungkus dalam kain kafan. Tak ada makna dah duit. Yang ada makna tu adalah pahala kita. Baca Quran pahala, bersedekah pahala. Semua tu akan jadi satu ibadah, muslimat, yang mengundang mata wang yang masih lagi bernilai ketika kita balik ke kampung akhirat. Subhanallah. Baik, selesai sahabat-sahabat yang dalam talian, masya-Allah, untuk bab 149. Jadi selesai dah, subhanallah. Sekarang insya-Allah kita nak sambung bab 150. Bab 150 tajuknya ibadah yang penuh dengan kepasrahan diri. Ibadah yang penuh dengan kepasrahan diri. Saya suka nak bacakan ni walaupun masa dah tak panjang, sebab muslimat dirahmati Allah, ada beberapa ayat Quran. Yang hadir ni masih boleh dengar suara saya ke? Jelas kan? Semoga yang dalam talian pun boleh mendengar. Subhanallah, sebab terlalu lebat bunyi hujan ni. Allahumma sayyiban nafi'an. Subhanallah. Ibadah yang penuh dengan kepasrahan diri. Salah satu tuntutan iman adalah menerima dengan ikhlas semua qadar yang baik maupun yang buruk. Orang Islam mesti percaya, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ni ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan pada kita. Allah kata hari apa semalam? Khamis, Jumaat, Sabtu. Kita tak tahu besok. Telah Allah tetapkan turun hujan yang lebat. Kita tak boleh halang, muslimat. Kan? Kita nak halang macam mana? Sebab tu Allah bagi manusia akal. Buat rumah mesti ada bumbung untuk berlindung daripada hujan dan panas. Nak canggih macam mana, rumah kita tak ada bumbung. Ada juga orang kaya-kaya duk buat rumah macam tu. Dia kata, ustazah, rumah saya kalau kita tengah membuang tu, qada hajat, muslimat, boleh tengok burung-burung terbang ke atas tu. Ya Allah, rumah macam mana pula ni? Lepas tu kalau hujan masuk air lah kak. Punya teruk ustazah Nurul Bendul kan. Taklah ustazah, kaca ke atas tu. Ui, muslimat, pergi rumah dia sungguh macam tu. Dia bahagian bilik lain, bahagian tu sebab dia panggil bilik temenung kan. Temenung tu pandang ke atas macam tu. Kan boleh nampak burung-burung. Kita tak adalah. Rumah saya sama je dengan rumah ibu-ibu dirahmati Allah. Bumbung itulah juga kan. Kita tak nampak. Rupanya dia syok macam tu. Tengok burung pun intai cak macam tu kan. Seronok rupanya, masya-Allah. Ada. Tapi sebab dia mampu, dia buat lah. Kan dia tak ambil pun duit kita, tak apalah. Kan muslimat harap-harap tak ada orang mengintai ke atas. Memang tak ada orang intai. Sebab super tinggi. Itu tingkat 3. Dekat bahagian mana dia buat, subhanallah. Kan bahagian tingkat 1 lain, tingkat 2 lain, tingkat 3 lain. Rezeki orang macam-macam.
Tapi kita nak sebutkan, muslimat dirahmati Allah, kalau kita faham ibadah yang penuh dengan kepasrahan diri, di mana diri kita sebenarnya? Salah satu tuntutan iman adalah menerima dengan ikhlas semua qadar yang baik maupun yang buruk. Terima dengan ikhlas. Okey, macam mana? Sahabat-sahabat yang saya baru jumpa hari ini, masya-Allah. Okey. Dia kata apa tahu sahabat-sahabat dalam talian? Tak sangka lah ustazah boleh datang kat tempat saya. Saya sangat menghargai. Saya lebih menghargai sebab dijemput. Kan muslimat? Sebab ada waktu. Kalau orang jemput tu bukan sebab kat mana tempat tu. Jauh ke dekat. Kan? Best ke tak best? Bukan sebab tu. Tapi sebab waktunya sesuai. Kalau kita tengok jadual, macam free elok je. Okeylah boleh selit. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak belajar Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad daripada surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Tu rasa al-khawf, rasa takut. Al-ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Wath thamarat, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah yang cakap. Ketentuan apa pun berlaku pada diri kita. Hujan, panas, kaya, miskin. Muslimat kita plan A, tiba-tiba Allah jadikan B. Semua ni adalah kehendaknya Allah. Kita tak pernah meminta kepada Allah untuk jadi buruk. Kita tak pernah meminta kepada Allah untuk terkena musibah-musibah yang kita tak sanggup. Tapi di sana ada satu lagi ayat yang Allah kata, Allah tahu di mana kemampuan kita. Sebab tu Allah berikan kepada kita. Jadi terkadang di kalangan kita diuji dengan rasa takut. Ibu-ibu biasa kan rasa takut? Takut muslimat ustazah, kalau anak saya tak dengar cakap saya, nanti kalau macam ni dia berkalau lah punya. Benda dah jadi ke belum cik? Belum lah ustazah. Tapi kalau dia tinggalkan saya nanti lepas kahwin macam mana? Macam tu lah. Takut, resah, gelisah. Halu'a, manu'a, jazu'a, resah, gelisah. Ini sifat manusia. Masya Allah. Sebab tu ada orang yang sanggup. Berapa orang dah masuk meminang, tak nak bagi kahwin anak ni. Nanti dah kahwin kau mesti tinggalkan mak. Kau takkan ingat je dekat mak punya. Itu jadi doa dah sahabat-sahabat. Ada jenis ibu ayah yang macam tu. Ada pula jenis ibu ayah Masya Allah yang ustazah nak pergi Mekah kan. Tolong doakan anak saya ni atas Jabal Rahmah ustazah. Kenapa pula cik? Saya doa dalam Masjidil Haram, tempat-tempat mustajab. Ada orang kata kena doa atas Jabal Rahmah sebab anak saya dah 40 tahun dah tak dapat jodoh. Tapi saya berkenan dengan anak bujang orang belakang rumah. Ustazah sebutlah banyak kali nama anak saya cantum dengan anak orang belakang rumah ni. Atas Jabal Rahmah tahu ustazah. Kemain lagi muslimat. Saya sampai sekarang tak pernah naik Jabal Rahmah tu. Sekian dimaklumkan. Hantar orang je, hantar orang. Atas bas tu kan siapa nak turun, Ustaz Azwan akan bagi tahulah siapa nak turun, kami bagi masa 15 minit. Naik atas tu nak tengok je, kemudian turun. Tak payahlah kita nak berdoa bersungguh-sungguh. Dia bukan ada jaminan untuk kita confirm dapat jodoh. Hanya semata-mata sebab pertemuan Adam dan Hawa. Tapi tak ada mana-mana nas pun yang mengatakan siapa nak dapat jodoh berdoalah di atas Jabal Rahmah. Tak ada. Jadi kalau dia tulis satu kertas kajang, kirim doa dekat ustazah, ustazah bacakan juga. Tapi ketika kita iktikaf dalam Masjidil Haram, bukan ketika kita panjat Jabal Rahmah. Sebab ustazah pun tak pernah panjat. Penat buang keringat kita je muslimat dirahmati Allah. Tak ada manfaat apa pun. Jadi orang yang macam ni kita sebut, ada orang yang jodoh sampai dah. Orang dah masuk meminang. Tak nak pula sebab takut dengan macam-macam. Saya tengok anak jiran sebelah ni ustazah, lepas kahwin langsung tak ziarah mak ayah dia. Kesian orang tua tu. Ada juga, jangan samakan nasib kita dengan orang lain. Takdir hidup kita tak sama.
Tapi kalau ibu ayah berdoa, anak-anaknya berdoa nak dapat jodoh sampai akhir hayat tak dapat jodoh, itulah takdir. Allah berkehendak. Apa lagi yang kita nak sebut? Cik, umur 40 tahun masih boleh berdoa. Doa je kalau kita mengharapkan nak jodoh. Dan jangan ada anak-anak muda yang niat aku memang tak nak kahwin sebab aku tengok ramai orang kahwin disengsarakan oleh suami dia. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita macam menyamakan semua orang ni sama dengan kita. Sedangkan takdirnya Allah kepada satu-satu manusia, Allah intai, Allah tengok mengikut kemampuan seorang hamba. Jadi kalau kita dah berdoa, dah berusaha untuk dapat jodoh, tapi Allah tangguhkan, ada sebab yang sedang dinantikan oleh Allah untuk kita. Mesti baik di sisi Allah. Syaratnya kita terima takdir itu dengan redha. Orang yang berkahwin ada yang bahagia sampai ke akhir hayat, bersanding semula dalam syurga. Tapi ada yang makin derita lepas berkahwin. Rupa-rupanya dengan derita itu makin kerap dia menyebut nama Allah. Tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Oh, Allah kata kalau dapat orang jenis macam ni, kalau dapat suami yang baik, lupa nak menyebut nama Allah. Tapi Allah datangkan suami yang tidak baik, tapi taklah jahat macam Fir'aun. Kurang sikitlah jahat dia tu kan. Jadi jangan mengadu kat Ustaz, suami saya jahat Ustaz, macam Fir'aun. Terkejut Ustazah. Macam Fir'aun, rasanya baik sikit kot kak. Macam tu. Dia kata, baik sikit lah sebab suami saya tak pernah lah pula mengaku jadi Tuhan. Kan, dia baik sikit lah. Kalau baik sikit, lebih ada harapan agak ke syurga. Sebab Fir'aun yang tak ada baik sikit tu, memang super-super jahat. Isteri dia syurga kak. Isteri dia syurga. Syaratnya kita kekal jadi orang baik walaupun berada di samping orang jahat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Bukan senang benda macam ni, tapi Allah pilih kita ada sebab. Itu baru al-khauf, al-ju', rasa lapar. Berapa ramai dalam PKP hari tu keputusan punca rezeki. Saya tak boleh meniaga ustazah. Diuji Allah dengan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Masya Allah, saya bagi pinjam duit kat orang tak nak bayar. Saya pula ustazah yang kena panggil dengan bank. Saya diisytihar muflis sebab hutang orang lain. Berlaku benda ni atas dunia. Allah dah tahu dah. Wal anfus, kehilangan orang-orang tersayang. Dalam Covid berapa ramai orang bersedih. Sihat-sihat pergi pusat kuarantin, lepas 3 hari rupa-rupanya sesak nafas, meninggal dunia. Ini berlaku muslimat wassamarat, gambaran kepada perniagaan pekerjaan yang kita ada hari ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi Allah tutup ayat ni dengan kalimah wa basyiris sabirin. Kalau engkau sabar dengan ujian satu persatu yang Allah beri tadi, pasti Allah berikan berita gembira. Jadi kalimah wa basyiris sabirin ini jadikan satu azimat. Kalau kita rasa macam aku dah hilang sabar ni, cepat-cepat wa basyiris sabirin. Allah nak beri berita gembira ke aku. Kalau tak kat sini pun dekat sana nanti. Teguh hati tu muslimat. InsyaAllah jadi kekuatan dan semangat untuk kita kekal dalam sabar. Subhanallah. Sesungguhnya qadar itu tidak selalunya sesuai dengan keinginan kita. Apa yang diberikan oleh Allah tu tak selalu sesuai dengan apa yang kita nak. Kenapa ya ustazah? Kata Allah tu maha mengetahui. Dia tak tahu ke saya nak anak saya kahwin dengan orang Selangor supaya balik kampung nanti tak jauh sangat. Dia pergi bagi pula anak saya ni jodoh dengan orang Sabah. Kan dah susah. Macam tu muslimat. Suka hati dia je. Kita minta jodoh yang terbaik. Di sisi kita mungkin tak baik, tapi di sisi Allah itulah yang terbaik. Masya Allah. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, kita tidak mampu mengetahui dan tidak boleh memilih dalam hal qada dan qadar tersebut. Masya Allah, hari-hari kita kena buat pilihan. Betul ibu-ibu dirahmati Allah, bukan soal anak ni dapat 10 ASPM, dapat 2 tawaran, universiti dalam negara, luar negara. Pening lah ustazah, nak pilih yang mana, dua-dua bagus. Istikharah kan, insya-Allah Allah gerakkan hati. Dah istikharah hari-hari tu, hari-hari tanya, belum dapat pun ustazah jawapan. Lepas tu hari ke-7, ustazah jawapan tu ada kat mana? Bawah sejadah ada tak? La ilaha illallah, suka hati je muslim. Itu yang pening. Allahu Akbar. Baru ni sampai sekarang saya tak jawab lagi. Saya minta maaf kalau dia follow saya dalam talian ni. Saya tak jawab messenger dia. Dia nak kahwin dengan anak seorang makcik ni. Kan? Dia istikharah.
Dia istikharah, dia tak nampak perempuan lain, dia memang nampak girlfriend dia ni saja. Girlfriend dia pun istikharah, tak nampak orang lain, nampak boyfriend dia tu saja. Mak dia pun istikharah, mak perempuan tu, muslimat dirahmati Allah. Mak perempuan tu tak nampak orang lelaki yang nakkan anak dara dia, nampak orang lain, tak tahulah belakang rumah ke tepi rumah. Faham ke faham? Jadi yang girlfriend ni pening kepala, kan? Mak kata mak dah istikharah dah, mak tak nampak pun boyfriend kau tu depan mata mak. Masya Allah muslimat. Yang boyfriend ni dia hari-hari duk WhatsApp, telefon girlfriend ni, saya rasa awak lah pilihan saya sebab saya nampak itu saja. So sebenarnya ustazah, istikharah siapa yang sedang diterima Allah? Faham tak muslimat? Jadi kita nak dapat jawapan macam mana? Masya Allah. Kan ustazah pun kata awak tu sedang bercinta. Tai kucing pun rasa coklat, muslimat, kan? Tengah bercinta, kita bariskanlah perempuan cantik mana pada pandangan kita. Nah, engkau pilih ni 9 orang, yang ke-10 awet engkau ni. Tak nak 9 orang dari Tunisia, Uzbekistan, semua dia tak nak. Dia nak yang hidung kemek daripada Selangor tu juga, contoh kan, yang ke-10. Sebab apa? Cinta. Itu bila cinta dah melekat, kau sujudlah macam mana pun kau akan nampak dia. Kalau engkau tak betul-betul menyerahkan kepada Allah cara engkau memilih. Faham ya muslimat? Nabi dah bagi dah panduan. Contoh ada 10 orang depan ni, Nabi suruh cari yang paling beragama sebenarnya. Tapi kita tak, saya tak ustazah, saya nampak perempuan ni seksi, saya suka. Lepas kahwin nanti saya suruh dia pakai tudung. Memang hidak lah muslimat. Kemudian maknya pula dah tak suka kat lelaki tu. Ada makcik bawang ajar, kau jangan terima pindangan orang tu. Dia tu sebenarnya mak bapak dia dulu keluar penjara tu. Kan dengar makcik bawang punya cerita batu api. Jadi dia blok minda dia dah. Memang budak ni tak baik. Istikharah lah macam mana dia takkan nampak muka budak ni. Faham muslimat? Terus menjadi orang yang baik. Dalam penantian jawapan yang mana satu, ya Allah, kalau ia baik untuk dunia dan akhirat aku, engkau permudahkanlah ya Allah. Tapi dia takkan mengajar girlfriend dia untuk engkar perintah ibu dan ayah. Kan? Girlfriend pun kata, susah sangat, kita lari je lah daripada rumah. Dia akan jadi macam mana? Jangan. Kita takkan bahagia kalau kita berkahwin tanpa restu ibu dan ayah. Tunggu. Jadi hamba Allah yang baik. InsyaAllah kita sama-sama tunjuk kebaikan dan kesungguhan kita nak halalkan hubungan kita. Lama-lama mak ayah akan lembut hati, insyaAllah. Tapi dalam pada konon, sembahyang istikharah tiap malam, subuh esok tak bangun pagi. Masya Allah. Sembahyang istikharah kemain lagi, dekat tempat kerja, zuhur asar tak sembahyang. Ada kan manusia macam ni? Sempit rezeki, lepas tu dia baca Google cara murah rezeki, solat duha 2 rakaat. Tak pernah tinggal solat duha. Tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tak pernah sembahyang. Allah suruh solat fardu 5 waktu sehari semalam ke? Allah suruh yang sunat tu diutamakan. Masya Allah. Ini pun kadang-kadang kita tak boleh fikir, muslimat dirahmati Allah. Kenapa otak kita tak boleh sampai ke situ? Allah suruh buat yang wajib, yang sunat ni kalau mampu buat. Tak buat tak berdosa. Tapi orang yang nak mengendeng-endeng dengan Allah, nak rebut kasih sayangnya Allah, tak cukup aku dengan subuh ni. Kena awalkan dengan 2 rakaat solat sebelum subuh. Subhanallah. Kena buat qabliyah dan ba'diyah zuhur nanti. Jadi kita nampak jalan-jalan tu. Terus je jalani. Tiba-tiba takdirnya Allah kita tak dapat girlfriend kita tu. Dah kena kebas orang. Nanti lepas 10 tahun, syukur hari tu tak jadi kahwin dengan si Fulan. Teruk rupanya perangai dia sampai sekarang tak tutup aurat lagi. Dia akan jadi macam tu muslimat. Sebab tu benda yang tertangguh hari ni pada mata kita mungkin buruk, tapi pada sisi Allah itulah yang terbaik. Subhanallah. Kita ambil lagi, Masya Allah, tabarakallah. Itu baru cerita al-khawf, al-ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Baik, sesungguhnya qadar itu selalunya sesuai dengan keinginan kita. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, kita tidak mampu mengetahui dan tidak boleh memilih dalam hal qada dan qadar tersebut. Kedudukan kita di hadapan qada dan qadar bukan sebagai pengusul, tetapi sebagai pengabdi dan orang yang berserah diri. Maksud ayat ni muslimat dirahmati Allah, kita bukan nak bagi tahu Allah, ya Allah, aku nak jodoh yang macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba tak dapat. Yang datang orang lain muslimat. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi isteri yang baik kepadanya.
Ya Allah, bantu aku untuk menjadi suami yang baik kepadanya. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi mak mertua yang baik kepadanya. Begitu. Sebab kita tak boleh berperang dengan takdir. Pasti yang kalah adalah kita. Kita disuruh berdamai dengan takdir. Pasti kita akan tenang, lapang. Ya Allah, Engkau yang takdirkan aku jadi macam ni, maka Engkau kuatkan aku, Ya Allah. Petang ni tolong dengar, tonton tajuk mengesot di dunia, berlari di akhirat. Ustazah buat live muslimat dengan seorang yang sangat hebat. Kakinya kena potong kedua-dua setelah aksiden dilanggar lori, tapi sekarang dia jadi manusia yang sangat berjaya. Dan sekarang di Mekah bersama pimpinan suami saya, Ustaz Azwan, ada seorang yang memang tak boleh berjalan daripada lahir, duduk full wheelchair, tapi Allah muliakan dia boleh bertawaf di Baitullahil Haram, sekarang berada di bumi Madinah. Masya Allah. Hinakah kita jadi orang cacat? Walaupun kita tak minta, tak pernah hina. Tapi yang hina di sisi Allah, Allah suruh buat, Allah suruh, kita sengaja tinggalkan. Itu orang yang paling hina. So kita belajar perkara ini, Masya Allah. Seorang hamba diuji berdasarkan kadar keimanannya. Allah uji. Ustazah, Pak Imam tu nama je tukang azan jadi imam dekat surau, tapi anak dia tu jadi samsik. Ujian Allah mengikut kadar kemampuannya. Apa kata Allah? Muslimat dirahmati Allah, Apa kata Nabi SAW? Au'aka kama yu'aku rajulani minkum. Rasa sakit yang ditimpakan kepadaku sebanding dengan rasa sakit yang ditimpakan kepada dua orang di antara kalian. Kalau kita kata kita sakit, kita perit, kita susah dengan ujian ni, Nabi punya ujian 2 kali ganda berbanding kita. Okay? Nabi punya ujian. Sebab tu kita jangan tengok bila hal-hal dunia, kenapa orang tu dapat kerja best, gaji banyak, kenapa aku tak? Tolong jangan mendongak. Tolong menunduk dalam urusan dunia. Syukur duduk rumah flat. Ada orang satu rumah pun tak ada. Rumah flat pun tak apa, rumah sendiri, bukan kena bayar tiap-tiap bulan. Contoh, yang bayar sewa, syukur mampu bayar sewa, tak ada berhutang dengan tuan rumah. Syukur rumah ada bumbung, ada dinding, tak ada duduk merempat dekat tempat orang. Muslimat, kita pandang ke bawah, kesian orang tu tak ada rumah. Kalau nampak hal akhirat, kita mendongak, ya Allah, bagusnya orang tu tiap-tiap hari pergi masjid, aku ni harap sebulan sekali je lah. Mendongak supaya kita tahu kita ni tak cukup untuk mengejar dia yang hebat dalam ilmu akhirat. Tapi dalam hal dunia, kalau kita kejar orang ada rumah besar, kita nak rumah besar. Orang ada suami besar, kita pun nak besarkan suami kita. Macam-macam lah muslimat. Kan? Jadi kita akan penat sebab kita takkan dapat. Tangan kita takkan capai, muslimat. Jadi kita buat apa yang telah Allah beri pada kita. Itu kebahagiaan. Ya? Apa lagi kata Nabi SAW? Asyaddun nasi bala'anil anbiya'u thumma salihun. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. So kalau kita diuji lepas satu-satu, aku bukan nabi, tapi mungkin kita tergolong di kalangan orang soleh yang menerima ujian-ujian Allah. Dan kita punya kesolehan tak mungkin sama dengan solehnya para sahabat yang dijamin syurga. Tapi paling kurang muslimat dirahmati Allah, kita ajar hati kita untuk redha atas segala yang Allah beri, seperti mana redanya orang-orang soleh. Masya Allah. Kata Allah dalam Al-Ahqaf ayat 35, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada para rasul. Dalam banyak-banyak rasul, ada 5 orang rasul ulul azmi, yang mana antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Yang paling dahsyat ujiannya, yang paling besar ujiannya, lalu Allah angkat memuliakan mereka sebagai rasul ulul azmi, yakni orang yang paling tinggi kesabarannya. Subhanallah. Muslimat, surah ini hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diuji. Nabi kata, siapa yang Allah nak dia jadi baik, dia akan diuji. Sahabat-sahabat boleh terima tak hadis Nabi tu?
Sebab apa? Kenapa Allah bagi COVID-19? Itu adalah satu ujian. Kalau tidak kita tak erti duduk rumah kerja nak berjalan je. Itu Ustazah Zai lah, kan muslimat. Syukur ada duduk rumah, maka siap tulis buku. Kalau tak duduk rumah saja kerja nak berjalan je, contoh macam itulah. Kan sebab berjalan ni mudah-mudahan kita tak buat perkara yang Allah murka. Kita buat perkara yang Allah suka. Jadi duduk rumah pun buat kebaikan, keluar rumah pun buat kebaikan. Allah uji kita muslimat. Tiba-tiba suami kita sakit, sedangkan selama ini dialah yang mencari nafkah dalam keluarga. Barulah kat situ kita tahu bagaimana kita merintih dengan Allah. Tolong aku ya Allah. Rupa-rupanya sambil jaga suami boleh buat bisnes online. Maju pula perniagaan dalam talian dia. Masya Allah, ada macam-macam. Asbab saya dapat suami sakit, Ustazah saya berjinak-jinak meniaga dalam talian. Tak sangka menjadi. Boleh tengok suami depan mata, tukar pampers sekali pagi sekali petang, perniagaan pun jalan. Masya Allah. Ini berlaku kalau kita serahkan semua kepada Allah. Kemudian yang terakhir surah Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang mahu berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kamu menampakkan baik buruknya hal ehwal kamu. Memang kata Allah dalam ayat ni, sengaja aku uji, barulah aku tahu siapa yang paling tinggi jihadnya. Faham muslimat? Orang berjihad ni orang berjuang, orang lawan kehendak hawa nafsu dia. Ternyata dah 2 tahun kita di-COVID-kan oleh Allah, semua kita masih hidup elok je pun. Betul kan muslimat? Padahal PKP, pakat kembung perut belaka. Kata tak cukup rezeki, tak cukup makan, tapi kembung perut belaka, muslimat dirahmati Allah. Ternyata kita masih hidup. Maka kita cari apa sebenarnya hikmah yang Allah nak beri. Allah nak tinggikan kesabaran. Allah nak nampakkan kebaikan pada diri kita. Allahu Akbar. Pelajaran kita ditutup dengan Al-Ankabut ayat ketiga. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, jangan pernah kata asyik saya je yang diuji. Sebenarnya kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang sebelum kamu semuanya diuji. Tinggal lagi muslimat kita perasan, kita je yang diuji. Orang lain pun diuji, walaupun ujian itu terkadang dalam bentuk nikmat. Sebab tu kata Nabi, ajaib sungguh orang beriman. Yang diuji dengan nikmat, dia bersyukur. Yang diuji dengan musibah, dia bersabar. So kita duduk kategori mana? Kalau dapat nikmat, kita tak bersyukur. Kalau dapat musibah, musibat dirahmati Allah, kita tak bersabar. So macam mana nak letakkan diri kita sebagai orang beriman? Okay, wa na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah, selesai 2 tajuk, 149, 150 untuk kitab La Tahzan. Semoga Allah hilangkan segala duka cita, sedih, walaupun air hujan menderu-deru ni, muslimat dirahmati Allah. Okay, jangan ada yang buat puisi pula. Saya bersedih seperti mana langit menangis dah 2 hari ni ustazah, macam-macam bahasa dia. Sebab hapuslah air matamu. Walaupun kita sedang dalam sedih, muslimat dirahmati Allah, di hati ada tangis, cubalah kata nasihat dalam kitab La Tahzan Dr. Aid Al-Qarni, keluarlah memberi senyuman. Saat kita sedang sedih, usahakan untuk memberi gembira kepada orang lain. Nanti akan kau temui titik indahnya kehidupan. Allahu Akbar. Okay? Jadi setakat ini dulu pertemuan kita pada pagi yang penuh sejuk ini. Semoga sejuk yang barakah insya-Allah. Selepas ni yang di rumah dapat keindahan hidup, manfaat, subhanallah. Yang di luar rumah diberi keselamatan oleh Allah. Jiran-jiran kita di Selangor khususnya, di Pahang semalam beberapa tempat dah mula naik air. Semoga Allah jaga mereka, masya-Allah. Ini juga salah satu perkara yang Allah nak tunjuk. Muslimat, ada satu sahabat tu bagi tahu saya, selama dia duduk dekat Kelang ni tak pernah langsung banjir. Ini pertama kali rumah dia masuk air.
Jadi nampak ayah dia azan dalam rumah, takut tengok air dah masuk dalam rumah. Jadi semoga Allah jaga, sebab kita tak tahu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu, bila kita rasa lemah, tolonglah kita lawan dengan hauqalah. Kalimah itulah yang Ustazah sebut tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila kita dapat musibah ujian, cepat-cepat kita beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, dan banyakkan dalam hidup ni astaghfirullahal azim. Sebab dosa-dosa aku ke engkau uji aku macam ni ya Allah. Jangan tak mengaku kita pendosa. Okay, dan juga banyakkan la ilaha illallah. Zikir apa Ustazah yang paling baik? La ilaha illallah. Sebab Nabi yang cakap afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Kat sini okey ke? Sebab saya nampak haji-haji kita macam kalang kabut muslimat. Kan? Takut. Ada al-khauf, takut banjir. Tapi ni rumah tinggi ke atas, insya-Allah lah kan sahabat-sahabat. Tapi apa pun jaga diri masing-masing. Semoga Allah jaga kita. Ya, ampun maaf zahir batin, insya-Allah ada pertemuan lagi di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.